Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera pelajar sekalian di HT01, di HT02. Baik semua, hari ini kita akan masuk kepada satu lagi pelajaran. Masih lagi dalam satu perkara yang saya ingin bincangkan, iaitu factor that affect the enzymatic activity. So dalam menjalankan satu-satu tindak balas enzim ini pelajar, kita tahu ada beberapa perkara yang akan memberi kesan kepada tindakan enzim. Sama ada dia akan memperlahankan tindakan enzim ataupun dia mempercepatkan tindakan enzim. Jadi perkara-perkara itu kita harus analisis dia dengan baik. Yang pertama adalah tentang substrate concentration, di mana kamu study iaitu pada low substrate concentration macam mana tindak balas enzim tersebut, dan pada high substrate concentration macam mana tindak balas enzim tersebut. Kamu juga dah study mengenai temperature, iaitu pada lower temperature apa tindak balas enzim tersebut, pada optimum temperature apa yang akan berlaku, dan pada satu suhu temperature above the optimum, so apa yang berlaku kepada kadar tindak balas enzim. Kita juga dah bincangkan perkara yang ketiga berkaitan dengan pH. Nah, kita juga study sama macam temperature, kita juga study tentang optimum pH. So apa yang berlaku pada keadaan di mana lower than optimum pH, apa yang berlaku kepada higher than optimum pH. Kali ini, dalam video kali ini pelajar, di HT01, di HT02, kita akan memfokuskan kepada perkara yang keempat, iaitu cofactors. So how the cofactor affect the enzymatic activity. Jadi kita kena kenal dahulu tentang enzim. Setengah enzim ini memerlukan satu bahan lain supaya melengkapkan tindak balas dia. Dan ada keadaan di mana enzim tidak dapat bekerja bertindak balas secara sendirian dalam menjalankan catabolic ataupun anabolic reaction. Ada satu situasi di mana enzim require a small molecule untuk reaction itu berlaku dengan lebih efektif. So enzim ini kita kenal dia sebagai satu keadaan di mana enzim ini consists of a protein with a tertiary structure. So enzim ni adalah sejenis protein di mana level protein tersebut adalah tertiary structure, iaitu dia consist of only single polypeptide chain yang repeatedly fold and coil to form 3-dimensional shape. Jadi enzim ni ada shape dia. Setengah daripada situasi tersebut, enzim ini dengan shape yang tertentu tersebut, dia masih lagi require a small molecule ataupun dia require a small metal ion yang kita namakan dia sebagai cofactor, supaya tindak balas enzim itu berlaku dengan effectively ataupun efficiently. So dia tanpa cofactor ini, enzim itu masih lagi menjalankan fungsi dia, namun tindakan ataupun fungsi enzim itu adalah tidak efektif. Jadi untuk menjadikan tindak balas enzim itu adalah efektif, maka tertiary structure of the protein of the enzyme ini memerlukan pelengkap. Sama ada pelengkap itu berbentuk metal ion, atau pelengkap itu adalah organik, ataupun pelengkap itu non-organik, maka dia tetap perlukan cofactor ini. So cofactor ini can be a various of form, dalam pelbagai bentuk. Sama ada it can be in the form of metal ion, ataupun dia juga boleh jadi dalam bentuk small organic molecule. So this is a cofactor. So highlight perkataan metal ion, highlight perkataan small organic molecule. Dalam rajah yang kita akan lihat untuk tindak balas enzim ini, kita tengok definisi tentang cofactor ini. Cofactor ini adalah non-protein component. It's a non-protein component. Maksudnya dia is made up from the amino acid. Jadi enzim is a protein. Cofactor is a non-protein. Jadi enzim ini perlukan cofactor dalam bentuk non-protein untuk melengkapkan enzim tersebut. Cofactor are non-protein component. Highlight perkataan non-protein component required for the some enzyme to function effectively. So cofactor ni iaitu non-protein ini boleh jadi dalam bentuk inorganic, boleh jadi dalam bentuk organik. There are 3 types of cofactor yang kita sebut sebagai non-protein component. Tu ada 3 types of cofactor. Yang pertama adalah metal ion activators. Yang kedua adalah coenzyme. Yang ketiga adalah prosthetic group. So antara ketiga ni, yang mana satu organik, yang mana satu non-organik, yang ini kita akan tengok ya. So ini adalah enzim. Ya, ini is the enzyme.
this is enzyme. Daripada sini ke bawah ini adalah enzyme. Ini active site. Tanpa kehadiran cofactor, active site ini tak dapat dibentuk dengan lengkapnya ya. So dengan kehadiran cofactor ini, maka dia dapat melengkapkan enzim tersebut supaya dia akan function dengan effectively. Enzim dengan cofactor kita namakan sebagai holoenzyme. Enzim without cofactor ini kita panggil dia sebagai apoenzyme. Jelas ya dengan terminologi yang disebutkan tadi. So kita fokus kepada the first type of cofactor iaitu metal ion. Metal ion activators ini adalah dalam bentuk metal ion iaitu bersifat inorganik. So metal ion activators ini adalah inorganik. Kita sebut tadi bahawa cofactor ni could be organic, could be inorganic. So metal ion activators is a inorganic. Dia terdiri daripada metal ion. Metal ion ini loosely and temporarily bound to the enzyme by the weak ionic bond. So this is enzyme. So this is metal ion. They are only bound loosely and temporarily to the enzyme by the weak ionic bond. Highlight perkataan weak ionic bond. So sifat dia adalah temporary. Sebab dia akan ikat dengan lemah. Contoh-contoh metal ion adalah magnesium ion ataupun calcium ion. So mesti ada 2+ ataupun 2+ ya untuk menunjukkan dia adalah ion. So, metal ion diperlukan oleh enzim dalam bentuk small amount sahaja ya. So example of the metal ion yang bertindak adalah salivary amylase required a chloride ion to make it effectively convert starch into the maltose. Thrombokinase iaitu dalam pembekuan darah convert prothrombin into the thrombin during the blood clotting yang required to be activated by the calcium ion. So ni contoh-contoh kenapa kita perlu mengambil ion dalam gizi kita ya. So ini contoh-contohnya lain. Okay, ini contoh bagaimana metal ion activator bertindak dalam menjadikan enzim itu effectively function. Alright, the second one. Kalau tadi metal ion activator ini adalah coenzyme. Kalau metal ion activator adalah inorganic, coenzyme is a organic cofactor. Organic cofactor, highlight. Jadi kita kena bandingkan. Kalaulah metal ion activator ni adalah loosely and temporarily bound, coenzyme juga adalah loosely and temporarily bound to the enzyme by the hydrogen ion. Kalau tadi ionic bond kan, ni hydrogen bonds. Hydrogen bond. So, fahamkan dekat sini dengan elok-elok ya. So, ada perbandingan kat sini. Jadi, apabila dia adalah loosely and temporarily bound to the enzyme, dia readily detached from the enzyme. Sekiranya kita perlukan. Contoh-contoh ya. Contoh-contoh coenzyme ni adalah water-soluble vitamin. Iaitu vitamin A, vitamin D, vitamin E. Contohnya adalah water soluble vitamin. So fat soluble vitamin A, D, E, K ni bukan coenzyme. So vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K ni adalah fat soluble vitamin. So fat soluble vitamin is not coenzyme. So most of the water soluble vitamin ni adalah coenzyme. Contohnya vitamin B. Vitamin B. So jelas dekat sini ya. Jadi kita boleh buat perbandingan antara metal ion activator dan juga coenzyme ini. Biasanya dia terlibat dalam transfer of electron. Ini tindak balas yang dia akan buat. Transfer of electron from one substrate to another. So, contoh lagi coenzyme adalah coenzyme NAD+. Ini juga contoh coenzyme ya. Yang paling popular. Coenzyme yang popular adalah NAD+. So, it derived from the nicotinic acid, member of vitamin B complex. Contoh lagi adalah NADP+. Contoh lagi adalah ATP. So, contoh lagi adalah coenzyme A. Ini contoh-contoh coenzyme iaitu NAD+, NADP+, ATP, coenzyme A. Kalau metal ion activator tadi, contohnya adalah magnesium ion, calcium ion. So, ini contoh-contoh coenzyme. Banyak lagi ya. Kamu jangan tulis vitamin B ya, tulis thiamine, riboflavin, niacin, semua ni. Sorry. Yang contohnya adalah thymine, pyrophosphate, FAD, FMN, NAD+. Ini semua contoh-contoh coenzyme. Yang ni derivative dari mana dia datang ya. Kalau jawab soalan tanya kamu, what is the example of coenzyme? Ini jawapan dia ya. Daripada thymine, pyrophosphate,
FAD, FMN. So, kamu boleh buat singkatan ya sebagai jawapannya. NAD+. Okay, good. Yang ketiga. Cofactor yang ketiga adalah prosthetic group. Prosthetic group bersifat organic molekul. Dia sama macam coenzyme. Yang membezakan antara prosthetic group dengan cofactor yang lain, prosthetic group is tightly bound. And it permanently attached on the enzyme by covalent bond. Contohnya adalah heme. So, ini contoh enzim cytochrome oxidase. Dia perlukan heme ini to transport electron to produce ATP in the cellular respiration. So, this is a prosthetic group. Ya? Prosthetic group. So, such function is cofactor. Sama ada dia adalah metal ion activator, ataupun dia adalah coenzyme, ataupun dia prosthetic group. They will bind to the enzyme. Berbeza dengan tempat. Dia akan bind pada enzyme, di mana dia boleh alter the shape of enzyme to make enzyme become effectively bind with a substrate. So, kita ada banyak contoh. Jadi, iaitu enzyme activator, iaitu bersifat inorganik. Kita ada coenzyme yang bersifat organik. Prosthetic group yang boleh jadi organik, juga boleh jadi inorganik. Prosthetic group ini ya, boleh jadi dua-dua. Tapi biasanya prosthetic group ni adalah organik. Prosthetic group ni berbeza dengan cofactor yang lain ni adalah kerana prosthetic group ni adalah tightly bound and permanently bound at the enzyme. So, jadi kita dah bincangkan tentang perkara tersebut. Jadi, kita akan tangguhkan pelajaran kita iaitu inhibitor pada next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Bye.